Kementerian Kesihatan dengan rasa duka cita hari ini memaklumkan satu kes COVID-19 disahkan kembali ke rahmatullah. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Menyertai sidang media yang berlangsung di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan, Yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman, Menteri Pendidikan. Kes tersebut ialah seorang lelaki berumur 67 tahun yang merupakan kes 4935. Kes ini telah mengalami beberapa masalah kesihatan dan tidak dikategorikan sebagai kematian disebabkan oleh jangkitan COVID-19. Di kesempatan ini, saya mewakili warga Kementerian Kesihatan dan keseluruhan rakyat negara Brunei Darussalam mengucapkan takziah kepada keluarga kes berkenaan. Semoga roh Allahyarham dicucuri rahmat dan ditempatkan bersama-sama para solihin. 160 kes baharu jangkitan COVID-19 disahkan hari ini di negara Brunei Darussalam, menjadikan jumlah keseluruhan kes jangkitan meningkat kepada 6,700 kes. Terdapat 53 tambahan kes-kes baru kepada 8 kluster aktif yang sedia ada pada hari ini, yang merupakan kontak-kontak terdekat kepada beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, terdapat 3 kluster baru telah dikesan. Kluster ini ialah kluster 6041 yang mengandungi 5 kes, kluster 6601 5 kes, dan manakala 5 kes telah dikesan setakat ini berikutan operasi mass swabbing yang dijalankan di kawasan Kampung Subuk pada 25 September. Dalam pada itu, 2 kluster telah ditutup setelah tidak ada kes dikesan dalam kluster berkenaan selama 28 hari. Kluster-kluster yang ditutup ialah kluster 2155 dan kluster total. Oleh demikian, jumlah kluster yang aktif adalah sebanyak 110 kluster. Sementara itu, terdapat 92 kes baru yang masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. Dalam pada itu, 117 kes telah disahkan sembuh pada hari ini yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 4,443 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 2,212 kes. Di kalangan kes-kes yang dirawat di Pusat Pengasihan Kebangsaan, 8 kes adalah dalam kategori 5 dan sedang dirawat di unit rawatan intensif. Kesemua mereka memerlukan bantuan mesin pernafasan ataupun artificial ventilation, dengan 1 kes masih memerlukan bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO. Sementara itu, 38 kes lain dikategorikan dalam kategori 4, iaitu mereka yang memerlukan oksigen dan adalah di bawah pemantauan rapi. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 4,322 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 340,308 ujian. Kementerian Kesihatan telah mewajibkan pemakaian gelang tangan bagi mereka yang telah dikenal pasti positif COVID-19. Menteri Kesihatan juga mengingatkan sesiapa yang hendak meninggalkan rumah masing-masing perlu mempunyai aplikasi BruHealth. Sesiapa yang hendak meninggalkan rumah masing-masing adalah dikehendaki untuk mempunyai aplikasi BruHealth di telefon bimbit masing-masing atau mereka yang berkongsi aplikasi BruHealth bersama orang lain yang dikenali seperti penjaga, majikan, pengurus atau rakan mereka. Sesiapa yang gagal mematuhi arahan ini akan dikenakan denda kompaun sebanyak RM100. Dalam masa yang sama, orang ramai adalah diingatkan bahawa kegagalan untuk memakai sungkup muka di tempat-tempat awam juga akan dikenakan denda kompaun sebanyak RM100. Dalam pada itu, Kementerian Kesihatan juga telah mewajibkan pemakaian gelang tangan bagi mereka yang telah dikenal pasti positif COVID-19 dan juga bagi kontak-kontak yang telah diarahkan untuk menjalani perintah kuarantin, yang mana gelang tangan tersebut hendaklah dipakai sehingga tempoh kuarantin tamat. Sesiapa yang dengan sengaja memotong, melonggarkan atau membuka gelang tangan sebelum tempoh pemakaian tamat akan dikenakan denda kompaun sebanyak RM5,000 sebagaimana peruntukan di bawah Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204.
Kementerian Pendidikan terus memberi perhatian beran kepada kesejahteraan dan keselamatan warganya khasnya komuniti sekolah terutama semasa musim peperiksaan. Menteri Pendidikan menjelaskan memandangkan kadar penularan jangkitan tempatan COVID-19 pada masa ini belum mengizinkan bagi diadakan peperiksaan bertulis secara bersemuka, maka kementerian tersebut akan menggantikan peperiksaan bertulis bagi Brunei Cambridge GCEO, AS, A-Level dan IGCSE sesi Oktober-November 2021 dengan penilaian School Assessed Grade SAG seperti yang dipersetujui oleh Cambridge Assessment International Education CAIE. Ketetapan ini dibuat setelah beberapa pertimbangan serius dan perundingan dengan pelbagai pihak dibuat mengambil kira beberapa hal untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan semua pihak yang terlibat adalah terjamin dan penilaian yang saksama dapat dilaksanakan mengambil kira dalam situasi di mana terdapat kesukaran untuk menjalankan peperiksaan secara kehadiran fizikal akibat wabak COVID-19. Dalam masa yang sama, pertimbangan juga diberikan untuk memastikan instrumen yang kredibel yang digunakan pakai di negara-negara yang terjejas oleh wabak COVID-19 sejak tahun 2020. Dari hasil penelitian dan perundingan bersama, Badan Peperiksaan Antarabangsa, khasnya pihak Cambridge Assessment International Education, satu penilaian alternatif akan digunakan bagi membolehkan pelajar-pelajar mendapat kelayakan, termasuk pelajar-pelajar yang menjalani quarantine order atau perintah kuarantin, iaitu dengan menggunakan markah School Assessed Grade atau SAG yang merangkumi markah penilaian pelajar sepanjang tahun 2021. Melalui kaedah markah SAG, pihak sekolah akan menyertakan portfolio yang mengandungi 3 jenis substantial work atau tugasan besar bagi setiap subjek. Jelas Menteri Pendidikan, tugasan tersebut merupakan penilaian tugasan pelajar sepanjang pembelajaran bagi tahun akademik 2021 yang merangkumi beberapa kriteria. 1. Kertas soalan peperiksaan yang lengkap mengikut sukatan mata pelajaran dengan durasi 1 jam atau lebih. 2. Kerja-kerja khusus yang lengkap mengikut sukatan mata pelajaran. 3. Kombinasi soalan-soalan yang diambil daripada kertas peperiksaan yang terdahulu. 4. Kertas soalan ujian kelayakan. 5. Extended project work yang diberikan oleh pihak sekolah. Dan yang keenam, tugasan yang diberikan seperti esei, assignment, problems dan praktikal. Pemilihan penilaian tugasan bagi substantial work pelajar-pelajar adalah tertakluk kepada ketetapan pihak sekolah masing-masing untuk memastikan keadilan pemerkahan dapat dilaksanakan bagi setiap mata pelajaran. Suatu benchmark atau tanda aras akan dikenal pasti oleh Badan Pemeriksaan Antarabangsa melalui pusat-pusat pemeriksaan yang tertentu dan dikenal pasti. Dengan menggunakan penggreditan pusat tersebut sebagai sukat-sukat, perbandingan akan dilaksanakan antara pembahagian atau distribution pemberkahan di pusat berkenaan dengan pemberkahan sekolah akan diteliti bagi memastikan tiada pemberian grade yang di luar kebiasaan. Purata pencapaian juga akan diambil oleh Badan Pemeriksaan berdasarkan kepada perbezaan pemberkahan dari tahun November 2019. Penggredatan melalui kaedah SAG akan diselaraskan dengan penggredatan melalui peperiksaan secara bersemuka oleh pihak Badan Peperiksaan Antarabangsa semasa November 2019 untuk menghasilkan piawaian atau benchmark yang setara dengan piawaian antarabangsa. Kementerian Pendidikan akan terus merujuk dan berkonsultasi dengan pihak CAIE sesuai dengan keperluan yang harus diambil kira dalam situasi wabak COVID-19 ketika ini.
Sementara itu, bagi peperiksaan peringkat AS pula, jelas Menteri Pendidikan, calon sekolah yang telah mendaftar bagi peperiksaan tersebut pada sesi Oktober-November 2021 akan diaturkan untuk menduduki peperiksaan tersebut pada sesi Mei-Jun 2022. Bagi calon persendirian yang akan menduduki peperiksaan Brunei Cambridge GCO, AS, A-Level dan IGCSE sesi Oktober-November 2021, pendaftaran mereka akan ditukar ke sesi Mei-Jun 2022. Walau bagaimanapun, calon persendirian juga dibolehkan untuk menarik diri sepenuhnya dari peperiksaan Oktober-November 2021 tanpa perlu didaftarkan semula ke dalam peperiksaan sesi Mei-Jun 2022. Manakala itu, peperiksaan penilaian sekolah rendah ataupun PSR telah dijadualkan semula ke hari Isnin 15 November 2021. Ini juga adalah tertakluk kepada perkembangan situasi penularan jangkitan COVID-19 menjelang tarikh tersebut nanti. School Progress Examination atau SPE yang lazimnya dikendalikan di sekolah-sekolah pula adalah digantikan dengan penilaian secara School Based Assessment yang merangkumi pemerkahan penilaian sepanjang pembelajaran tahun 7 dan 8. Jumlah berkah penilaian bolehlah digunakan oleh pihak sekolah untuk penyaluran pelajar ke tahun 9 sama ada memasuki General Program 4 tahun, General Program 5 tahun ataupun Applied Program 5 tahun. Menteri Pendidikan menjelaskan pihaknya bekerjasama dengan Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi mengadakan donation drive bagi membantu para pelajar yang memerlukan dalam pembelajaran talian. Menurut Menteri Pendidikan, setakat ini orang ramai telah menderma 261 peranti dan 400 kad SIM melalui donation drive. Sasaran yang ingin dicapai oleh donation drive ialah sebanyak 5,000 peranti. Peranti-peranti tersebut hanya dipinjamkan kepada para pelajar. Pelbagai bentuk sumbangan terus diterima oleh Kementerian Kesihatan dalam membantu kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, khususnya Kementerian Kesihatan, dalam sama-sama menangani dan membendung penularan wabak COVID-19 di negara ini. Japan Brunei Friendship Association menyumbangkan N95 surgical mask dan SARS-CoV-2 swab test kits bernilai RM10,000. Sumbangan diserahkan oleh Tadashi Hara, Wakil Japan Brunei Friendship Association, kepada Awang Haji Maswadi bin Haji Mohsin, Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan. Sementara itu, beberapa sumbangan ceng juga diterima. RM1,000 diterima daripada warga sekolah Ugama Arab Menengah Perempuan Raja Isteri Pengiran Anak Haja Soleha, RM20,600 daripada Jabatan Perdana Menteri dan RM50,000 daripada Christian Community. Kementerian Kesihatan juga menerima beberapa sumbangan daripada Jaya Company, Rezeki Bahira, OKKY, Jewellery Sendirian Berhan dan Bismi Trading Sendirian Berhan. Dalam pada itu, orang ramai yang ingin membuat sebarang sumbangan bolehlah berhubung terus dengan MOH Emergency Operation Center melalui talian 729-5712 pada waktu bekerja sahaja. Prestasi indeks jualan runcit di negara Brunei Darussalam bagi suku kedua tahun 2021 terus menunjukkan peningkatan tahun ke tahun dengan sebanyak 9.9% dengan nilai jualan runcit dianggarkan sebanyak RM464.5 juta. Manakala indeks perkhidmatan makanan dan minuman meningkat sebanyak 28.8% dengan nilai hasil jualan dianggarkan sebanyak RM91.6 juta. Bagi jualan runcit, hampir kesemua aktiviti runcit telah menunjukkan peningkatan jualan yang didorong terutamanya oleh jualan tekstil, pakaian dan kasut, jualan jam tangan dan barang kemas, jualan perkakasan, cat dan kaca, diikuti jualan di stesen minyak dan jualan di gedung serbaneka.
Manakala bagi perkhidmatan makanan dan minuman, peningkatan jualan adalah didorong oleh hasil jualan bagi lain-lain aktiviti perkhidmatan makanan, restoran dan kedai makanan segera. Peningkatan jualan runcit dan jualan perkhidmatan makanan dan minuman adalah selaras dengan kenaikan permintaan domestik bagi barangan dan perkhidmatan tertentu berikutan sekatan perjalanan ke luar negeri. Sementara itu berbanding dengan suku pertama 2021, indeks jualan runcit meningkat sebanyak 2.5%, terutamanya disebabkan oleh peningkatan jualan peralatan perabot dan rumah, jualan tekstil, pakaian dan kasut, jualan peralatan elektrik dan peralatan pencahayaan isi rumah, diikuti jualan di gedung serbaneka dan di pasaraya. Bagi indeks perkhidmatan makanan dan minuman pula mencatatkan penurunan sebanyak 3.3% pada suku kedua 2021 berbanding suku pertama 2021. Ia disebabkan penurunan hasil jualan bagi aktiviti penyajian minuman diikuti dengan restoran dan kedai makanan segera. Laporan penuh boleh didapati melalui laman sesawang Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik Kementerian Kewangan dan Ekonomi JPES di www.deps.gov.bn. Universiti Teknologi Brunei UTB menandatangani perjanjian persefahaman MOU bersama Mitsubishi Corporation bagi sokongan kewangan dalam bentuk beasiswa kepada mahasiswa terpilih. Penandatanganan tersebut diadakan secara sidang video yang disaksikan oleh Dr. Haji Azman bin Ahmad, Setiausaha Tetap Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan. Penandatanganan MOU bagi pihak UTB diwakili oleh Profesor Dr. Dayang Haja Zohrah binti Haji Sulaiman, Naib Chancellor UTB. Manakala Mitsubishi Corporation diwakili oleh Noriko Lizuka, pemimpin pasukan CSR antarabangsa, Corporate Sustainability and CSR Department Country Representative. Di bawah MOU, Mitsubishi Corporation akan membiayai beasiswa kepada 5 mahasiswa sepenuh masa yang layak di universiti berkenaan bagi sesi akademik 2021-2022. Hall of Nation Approach digunakan pakai dalam pengendalian sesebuah fasiliti terutama pusat pengasingan ke arah penyediaan perkhidmatan yang lebih efisien terutama sekali melalui gabungan agensi-agensi dan badan-badan sukarelawan di negara ini. Peranan Community Isolation Centre CIC PKBN Batu Apoy daerah Temburong atau Pusat Pengasingan Komuniti pula adalah sebagai tempat pengasingan yang selamat bagi para pesakit COVID-19 semasa menerima rawatan bagi kategori 1 dan 2 yang meliputi pelbagai peringkat umur. Seperti juga pusat-pusat pengasingan lain, tahap kesihatan dan kesejahteraan serta keselamatan para pesakit tetap menjadi keutamaan. Di sini kita dapat melihat contoh terbaik ya, whole nation approach di mana bukan saja Kementerian Kesihatan berperanan penting tetapi juga anggota bersenjata di Brunei, pasukan Red Crescent, Scout, alumni daripada PKBN, juga daripada polis di Raja Brunei. Semua bergabung tenaga untuk mengendalikan fasiliti ini supaya kita dapat mengasingkan pesakit-pesakit dan memberikan rawatan mereka dengan lebih efisien. Jadi untuk itu setiap personel ataupun anggota yang berada di sini ditempatkan shift mereka 24 jam. Pesakit-pesakit yang berada di CIC ini adalah meliputi berbagai peringkat umur ya. Selama ini mereka mengisi masa lapang dengan membaca, berzikir, beramal ibadat dan ada juga yang suka berehat di depan veranda balkoni di mana dapat menghirup udara segar lah. Mematuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan termasuk bertanggungjawab dalam menjaga kebersihan tempat masing-masing jelas menimbulkan suasana selesa seterusnya mempercepatkan proses penyembuhan para pesakit. Kebersihan adalah kebersihan tanggungjawab kita bersama. Jadi harap-harap anulah pesakit-pesakit yang ada di sini menjaga kebersihan masing-masing supaya semua dapat menikmatilah tempat-tempat sini dengan lebih selesa. Ketiga,
peraturan awam seperti jangan merokok. Dunia pendidikan tidak terlepas daripada tempias penularan wabak COVID-19 hingga sekolah dan pengajian tinggi serta swasta ditutup bagi mengelak kesan lebih besar. Di sebalik penutupan itu, warga pendidik tetap meneruskan pembelajaran dan pengajaran kepada semua peringkat pelajar secara dalam talian atau online. Kaedah pembelajaran secara online dilaksanakan bagi memastikan tidak ada pelajar yang tercicir atau ketinggalan dalam pelajaran. Justru guru-guru perlu membuat persiapan awal. Okay, so let's say I have $250 in my hands. So what is concentric model? So concentric model is Jadual waktu e-learning perlulah dicetak atau disalin dan ditampal pada dinding supaya ia dapat dilihat setiap hari. Dengan cara itu, disiplin dan struktur harian dapat dibentuk dan diterapkan kepada mereka. Jadinya bagi ibu bapa yang tidak bekerja adalah lebih wajar untuk duduk bersama anak-anak mereka supaya tugasan yang diberi kepada mereka dapat dipantau dengan lebih teliti. Bagi menarik minat para pelajar, guru-guru mengambil beberapa pendekatan bagi memastikan pelajar-pelajar mereka dapat memahami pelajaran dengan mudah. Saya menitik beratkan work review di antara saya sendiri bersama dengan guru-guru with my team. Kami memastikan yang kami akan berusaha maybe to improvise our strategies or to make sure that everybody benefits from whatever yang kami plan atau so constant review. Saya menyediakan kerja-kerja yang dapat menambah kemahiran berfikir pelajar-pelajar. Dan juga saya menyediakan kerja yang dapat diakses oleh mereka dengan sedang dan mudah dan menarik minat mereka untuk belajar. Kerjasama dan kefahaman dari ibu bapa dan penjaga pelajar juga penting dalam menjayakan pengajaran dan pembelajaran dalam talian yang sedang diungkayahkan. Kerjasama setiap golongan masyarakat di negara ini sangat penting dalam mematuhi perintah yang dikeluarkan serta menyokong dan membantu pihak kerajaan bagi mengekang penularan wabak COVID-19. Namun, masih ada yang degil dan ingkar. Hari ini, 8 orang lelaki mengaku bersalah atas dakwaan di bawah Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204 semasa dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Bandar Seri Begawan. Ini berikutan foto yang tular mengenai sekumpulan penunggang basikal di Bukit Silan, Kampung Katuk B pada hari Ahad 22 Ogos 2021. Semasa siasatan lanjut, pasukan polis Diraja Brunei mendapati majoriti defendant gagal memakai sungkup muka. Mahkamah menjatuhi hukuman denda RM6,500 ke atas Pengeran Haji Junaidi bin Pengeran Jaafar, Sawal bin Duraman, Haji Karya bin Duraman, Muhammad bin Haji Jaafar dan Fu Chi Wei. Jika gagal membayar denda, akan dikenakan hukuman penjara selama sebulan. Manakala Rosli bin Muhammad Sani, Rahim bin Muhammad Sain dan Harun alias Sudin bin Muhammad Ali masing-masing dijatuhi hukuman denda RM5,500. Jika gagal membayar denda, akan dikenakan hukuman penjara selama sebulan. Mereka diberikan tempoh sehingga 28 Oktober 2021 untuk menjelaskan denda tersebut. Sementara itu, 8 orang warga negara asing ditahan dalam serbuan keanggotaan Balai Polis Bandar Seri Begawan, Pasukan Polis Diraja Brunei pada 26 September 2021 setelah laporan diterima mengenai aktiviti perkumpulan di kawasan Bribi. Hasil siasatan yang dijalankan sekitar 8.15 minit malam di sebuah bilik pekerja mendapati perkumpulan 6 lelaki dan 2 perempuan lingkungan umur 28 hingga 44 tahun menganjurkan acara sambutan hari jadi.
Kesemua suspek akan disiasat di bawah Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204 dan segera dibawa ke Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha bagi menjalani ujian saringan, ujian darah dan air kencing sebelum tindakan selanjutnya. Juga dirampas telefon bimbit para suspek bagi tujuan siasatan. Pasukan polis di Raja Brunei sekali lagi menegaskan tidak akan teragak-agak melaksanakan perintah undang-undang dan sebarang pelanggaran perintah larangan akan dihadapkan ke muka pengadilan.